Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara saya sekalian. Baik, kita nak cerita tentang plantar fasciitis dan satu lagi dipanggil Achilles tendonitis. Itu bahasa medical, bahasa injury di bahagian kaki. Dan malam ni saya ucapkan terima kasih kerana masih lagi sudi join. Siapa yang dah bersedia, mungkin tak ramai yang kena penyakit macam ni, tetapi kadang-kadang you mesti heran, walaupun you tak terlibat dengan sukan, you tak terlibat dengan lari jarak jauh ataupun ambil maraton ke, takat petang-petang lari sikit-sikit, main kat kebun ataupun taman-taman pun kadang-kadang boleh sakit juga. Nanti kita cerita sama ada dia salah kasut ke, salah kaki ke, ataupun salah apa-apa. Dan malam ni kita bertemankan dengan kawan kita. Saya baru order kawan kita ni. Saya minta you tolong bagi nama dia sekejap. Saya nak panggil dia Mot je, M-O-T, kalau you setuju. Tapi mungkin you ada nama-nama yang mungkin saya tak pernah fikir. Mot ni nama masa saya muda-muda dulu ada satu apa tu yang dipanggil macam toy, yang saya panggil dia Mot. Okey. Mot ni asalnya daripada Perkataan Utara yang dimaksudkan muat. Nak masuk kereta kan, selalu orang tanya saya, muat ke kereta kau ni masuk? Saya kalau orang belah-belah darat ni, orang utara belah-belah Kedah semua tu, dia tak panggil muat, dia panggil Mot. Okey, aku tak muat lah kereta kau ni, macam tu. Jadi saudara sekalian, Mot ni buat sementara waktu kita panggil dia untuk berteman dengan kita semua untuk belajar tentang skeleton, sebab ni ada kaitan dengan kaki. Saya bawa keluar kaki dia sebelah, boleh Anda semua sudah bersedia belum? Okey, dah bersedia. Okey, saya cabut dia punya hip bone ni. Okey, ni dia panggil ball and socket joint. Kita nak cerita pasal ni paha dia, ni kaki dia. Okey, so kita nak tunjuk kat bawah tu yang selalu you complain. Ingat tak kaki kita? Okey, yang belakang ni yang sakit kat bawah ni, yang selalu orang kata heel spur tu, dia kat sini lebih kurang. Betul? Okey. Sakit dia tu. Kalau sebenarnya dia di bawah ni ada macam fascia. Fascia tu macam satu lapisan tendon kita dengan ligament semua tu kat bawah tu, nampak tu? Okey. Ni dia pergi letak kat lekatannya kat bahagian you punya jejari kaki tu. Yang ni yang boleh apa tu, flex ataupun menarik kaki you ke bawah. Okey. Kalau dia putus tu memang tak boleh lah. Kalau sakit pun you tak boleh jejak pagi-pagi, sebab kat sini tulang calcaneum ni yang paling besar ni nampak ni. Okey, tulang ni yang paling besar, yang kat sini yang tumbuh dia punya macam paku-paku saya kata tu. Okey, macam ada kalsium kalau you buat dari x-ray dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, kat belakang ni sebenarnya, belakang ni ada satu lagi yang dipanggil Achilles tendon. Ni belakang ni. Yang ni tendon ni kalau dia naik ke atas, dia jadi apa tu, muscle yang dipanggil betis. Bahasa sainsnya dia panggil gastroc dan soleus lah. Kat belakang ni. Okey, ni betis ni besar setengah daripada anda tu, yang kerja kuat, berjalan banyak semua tu. Ni tebal ni kat sini kan. Lepas tu dia turun, dia jadi urat geting kat sini. Urat geting ni yang nampak tu. Okey. Kalau putus ni memang you tak boleh tarik kaki tu ke atas macam tu. Okey. Tapi sebenarnya kat sebelah ni setengah, selalunya orang perempuan pun ada masalah ni sebab pakai kasut lah dulu, kasut tinggi ke kasut rendah tak kisahlah. Tapi ramai orang yang banyak geseran kat belakang ni, okey, dia boleh dapat apa yang dinamakan bursitis. Ada pelapik dia yang macam balun, macam ada air kat situ, tapi dia untuk beri macam buffer, tahu tak, macam tampan dia, macam ada bantal kat situ kecil je kat depan dan belakang dia punya urat geting ni yang turun kat sini ni. Urat geting tu lah yang saya nak cerita malam ni. Kenapa setengah orang tu sampai merah, sampai bengkak. Mungkin saya nak tengok teruk tak teruk, dah operate ke, dah injection ke. Sebagian besar daripada anda jangan main sampai kena operate semua. Dah bagi injection dekat 3 kali tak baik-baik dengan steroid semua tu. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi ni Mot punya kaki ni kita simpan dulu sebab nanti hilang, sebab saya
baru je dapat ni untuk nak ajar you all, nak share. Lain kali kita cerita pasal mungkin kalau tulang bahagian tangan ke, bahagian dada ke, bahagian tulang selangka ni, clavicle, semua kita cerita. Okey, baik. Jadi tuan-tuan sekalian, ada dua bicara malam ni. Satu dipanggil heel spur yang saya kata kat bawah tu, kat calcaneum tu. Satu lagi dia panggil Achilles, yang urat geting kat belakang tendinitis. Sebab semuanya datang sekaligus. Dia daripada muscle tadi yang saya kata betis punya otot tu, gastrocnemius dengan soleus tu, dia turun, dia combine together, dia jadi lagi sekali dia turun, dia jadi urat geting kat sini. Jadi urat geting ni dia join kat sini, dia lekat kat sini, lepas tu dia turun, dia sambung balik terus sampai ke depan tu. Faham tak? Yang boleh bagi kaki you naik turun macam ni. Alright, sebab tu kadang-kadang bila you pijak tu, you pijak kat sini. Okey, ni yang menyebabkan you rasa sakit sangat tu. Baik, sekarang persoalannya, sama ada salah kawasan tu ke menyebabkan you sampai tumbuh kalsium, tumbuh macam paku, kalau x-ray nampak macam tulang naik kat situ. Ramai orang salah hari bulan. Jadi sekarang saya nak cerita, sebenarnya paku-paku semua tu cuma result ataupun hasil daripada masalah apa? 3. Satu ialah disebabkan otot you daripada mula beberapa lama dah, berbulan-bulan, sejak you belum exercise, dah exercise ataupun over exercise tu, disebabkan tightness of your muscle. So number one, sebab utama ialah bukan tulang tu, tetapi sebenarnya ialah disebabkan oleh tidak cukup regangan ataupun flexibility. Otot you terlalu keras ataupun terlalu rigid, dia tak flexible, tidak lentur dengan bagus, maka lama kelamaan dia akan tarik di kawasan ni, dia akan jadi inflammation di bawah sini dan di belakang sini. Okey, kawasan ni, faham tu? Ni geseran ni. Alright, sebab tu saya pergi cari juga tulang ni supaya dapat faham ni. Di lama kelamaan disebabkan otot ni. So first thing is otot punya masalah, dan connective tissue, penyambung dia tu yang menyebabkan dia. Nombor 2, satu otot yang tak cukup regangan. Nombor 2, sampaikan ke paha pun. Kalau otot daripada dia panggil apa, yang belakang tu, quadriceps dan hamstring. Hamstring kan belakang tu, yang orang selalu lari-lari, yang kata muscle pull semua tu, kat belakang tu pun. Jadi kalau otot kita daripada paha lagi sampai pinggul pun tak cukup regangan, tidak lentur, dia boleh menyebabkan kaki kita yang sakit, yang saya tunjuk tadi. Of course, nombor 2 adalah disebabkan oleh apa? Saya kata tadi, ketat. Nombor 2 ialah inflamasi. Dia senang dapat inflamasi disebabkan oleh geseran, yang kadang-kadang kasut pun jenis-jenis yang salah pakai, ataupun yang tajam kat belakang urat geting tu kan, bila kita bengkok kaki tu dia cucuk. Tak kasut di belakang tu kan, ada yang jenis tajam, ada yang jenis bengkok tak betul. Kalau kaki yang jenis macam mana tu, kadang-kadang kita punya arch, kita punya lekuk kat bawah tapak kaki tu pun tak betul, kena pula kasut tak betul. Dulu saya ada cerita, dia cucuk kat belakang, cucuk sekali tak apa, 100 tak apa, kalau beribu kali dan dah buat 2-3 bulan, maka boleh jadi inflamasi merah. Faham? Itu yang nampak daripada luar dia cucuk, tapi selalunya daripada dalam lah jadi masalah, sebab keputusannya datang daripada hasil yang nombor 3 ni, iaitu ada calcium deposition. Maksudnya ada terlekatnya kalsium. Dan mana datang kalsium? Daripada pemakanan. Kenapa? Bagus kalau you faham ni, sepatutnya kalsium tu bagus untuk tulang kita, tapi dia tak mau pergi ke tulang. Dia pergi ke kawasan-kawasan yang ke arah tendon, tempat tendon lekat. Ni tempat sini dia pergi kat sini. Jadi kalsium tu boleh pergi kat sini. Okey, setengah orang kata sebab dia tarik lama-lama kalsium kat sini boleh keluar. Tak juga. Dia sebenarnya deposition yang datang daripada pemakanan kita, yang ada kaitannya dengan, kalau you pernah dengar kidney stone, seperti hasil daripada bahan nama oxalate, ataupun kalsium sendiri yang banyak sangat dalam badan kita, ataupun uric acid, pernah dengar gout semua tu, boleh juga dia tumpang kaki, pergi main kat situ juga. Jadi kalau kita ambil tu, kadang-kadang orang salah faham. Jadi kita nak buat apa pada malam ni, yang tu yang penting. Kalau you pergi ke hospital atau pergi jumpa doktor, pakar-pakar ortopedik ke apa, dia selalunya
bagi ubat painkiller lah. Memang impresif. You pun rasa baik dalam masa tak sampai 2 jam, you rasa lega. Ui, dahsyat Lepas 2-3 tahun, dia kena makan ubat yang daripada 50mg jadi 100mg. Pasal apa? Dah tolerance dia dah tak makan lagi dah. Orang kata apa, tak heran lagi dah kalau 50mg. Itu yang meningkat you punya NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, yang saya banyak makan disebabkan gout dulu. Masa tak tahu apa nak buat tu. Sekarang Alhamdulillah. Tapi dah lepas 10 tahun Kak, abang sekalian, anda tak salah ikut macam saya sampai 5-10 tahun baru nak tahu jawapannya. Malam ni belajar terus. Kalau ada plantar fasciitis, atau ni nama sains, ataupun setengah orang kata heel spur yang kat bawah kaki tu, satu lagi yang kat belakang tu dia panggil apa? Achilles tendonitis. Achilles tu nama dia punya urat belakang tu, tendon tu dia punya tendon lah. Itis tu maksudnya dah bengkak. Jadi apa yang you kena buat, ingat nombor 1, kurangkan makanan bayam. Okey, bahan-bahan yang ada spinach ni atau almond, saya bagi tahu kat you sekarang. Coklat tak boleh, peanuts tak boleh, kacang tanah, dan buah kiwi. 5, satu lagi parsley, sayur parsley ni. Okey, 6 ni kena ingat, saya tulis lagi sekali bersama dengan you: spinach, bayam, almond, parsley, coklat, peanuts dan kiwi. 6 ni sensitif kepada penyakit ataupun inflamasi yang saya cerita malam ni. Yang bagusnya banyakkan apple cider vinegar, lemon, dan kalau boleh makanan-makanan yang ada D3K2. Tak adalah kena ambil suplemen dah ni. Sebab apa? D3K2 ni yang akan menyelamatkan kalsium-kalsium yang tak sepatutnya ada kat situ, akan ditabur balik di tempat yang betul. Contoh, kalsium patut pergi ke mana? Pergi ke tulang yang besar-besar. Dia patut masuk ke dalam tulang-tulang ni semua ni. Dia tak payah pergi kat belakang-belakang kacau kawasan-kawasan ni. Faham tak? Dia sepatutnya masuk dalam ni. Jadi siapa yang tolong tu? Vitamin D3K2. Saya ulang, D3K2. Nombor 2, kalau masih merah, masih bengkak, kena ambil apa? Kena ambil RX Sacha Inchi Oil, disebabkan Sacha Inchi Oil tu mengurangkan dan kerjanya ialah menghilangkan inflamasi. Faham? Okey. Dan last sekali ialah kena cari jalan untuk meleraikan you punya orang Melayu panggil apa? Ketat dia. Nak regangkan balik, nak fleksibelkan balik you punya muscle tu. Jadi kena buat fizioterapi, dan saya nak cerita sekarang macam mana nak buat. Boleh? Dua-dua ni sama. Rawatannya hampir sama, disebabkan dia kalau tak sakit dua-dua sekali, dia akan sakit satu. Sama ada Achilles tendon ataupun sakit plantar fasciitis. Tapi cara rawatannya hampir sama. Wah, kalau you ingat, yang ni pun cukup saya nak ajar malam ni. Ready? Okey, katakan mula-mula you kaki mana you sakit? Katakan kaki belah kanan. Okey, katakan ni kaki kanan yang sakit. Apa you buat? You urut kaki belah kiri dahulu. Saya ulang. Belah kanan yang sakit, urut belah mana? Urut belah sana. Belah kiri dahulu. Biarkan kanan tu tunggu sekejap dulu. You urut mana? You urut betis elok-elok. Okey, walaupun kat sini tak sakit, you akan rasa dia punya tenderness. Tenderness tu you rasa macam nak sakit juga. Bahkan ada setengah-setengah tempat tu memang sakit betul, walaupun bukan you injured sebelah kiri. Urut elok-elok semua betis ni sampai paha ni, kalau boleh urut sampai ke you punya calcaneum ni tumit ni. Lepas tu urut sampai ke tapak, urut elok-elok. Okey, jangan terlalu perlahan, jangan terlalu kuat, asalkan dia firm. Maksudnya kejap urut bagi rasa macam kawasan ni lah yang sakit, tapi sebenarnya dia belah kiri. Ini dipanggil kontra massage. Saya dah ajar dulu kontra maksudnya sakit belah kanan, buat belah kiri dulu, macam belah kiri tu ada masalah. Okey, picit elok-elok, picit, biar kalau rasa sakit spend more time. Habiskan masa lebih sikit kat situ, sekurang-kurangnya 5-10 minit. Lepas tu you rasa tengok belah kaki belah kanan ni ada beza tak? Okey, kalau tak ada, sambung lagi sekali, tak apa, 2 atau 3 kali sampai you ada sedikit perbezaan dulu. Lepas tu you pergi sebelah sakit, buat yang sebelah sakit tu pula. Okey, mana dulu? Kalau belakang yang memang selalunya sakit di belah belakang kan, dan di bawah kaki kan, apa you buat? You jangan tekan belakang, you buat belah depan. Oh, yang tadi pun you kena buat depan belakang. Tapi saya kata apa tadi, disebabkan you tak sakit, mungkin you terlupa nak buat. So bagi saya, yang kaki belah kiri tadi buat depan belakang, no problem.
Okey. Tapi yang belah sakit ni, buat pula yang tempat yang tak sakit dulu. Jadi kalau belakang ni sakit, belakang yang sakit, buat belah mana? Urut sebelah depan dulu. So you urut belah depan ni, okey, belah depan. Urut. Ada satu muscle nama anterior tibialis yang very famous. Kalau you belajar sains sama ni anterior tibialis. Kalau tidak kita panggil apa, tulang kering ni. Okey, jangan urut kat atas tulang kering ni. Okey, urut kat muscle yang kat in between dia ni ada muscle nama anterior tibialis tu. Urut sampai depan pun urut, atas. Padahal sakit belakang ni. Sakit belakang ni, urut depan ni. So saya dah ajar tadi, belah normal buat dulu, depan belakang. Lepas tu yang belah sakit, belah yang tak sakit dahulu. Kalau sakitnya memang belah belakang lah kan. So you buat belah depan, kalau boleh daripada paha pun lagi bagus. So siapa rajin massage ni, Alhamdulillah. Nombor dua kan. Nombor 3, barulah you pergi belah belakang muscle yang terlibat pada kesakitan tu. Buat saja ini dulu. Dan setiap kali bila you stretch, ramai orang ajar you stretch ni macam mana? Stretchnya tolak ke situ kan? Tolak ke atas kan? Stretch kan? Sebab apa you nak stretch yang ni kan? Salah. You kena tekan ke bawah. Okay, ni style yang baru, yang terkini, yang boleh you belajar malam ni juga. Ni, kalau you tersalah stretch, selalunya orang stretch lawan dia kan, bagi rasa regang. Tapi saya minta you buat opposite. Turun you punya toes, jari-jari dan you punya kaki tu ke bawah, stretch ke bawah. Buat je. Dan jangan lupa kepada yang saya kata apa tu, diet tadi. D3K2 wajib untuk penyakit ni, untuk kecederaan macam ni. Nombor 2 ialah Sacha Inchi Oil. Kalau boleh RX 369 tu, disebabkan saya dah dapat berita terkini, ramai orang dah kena tipu, dia masuk minyak palm oil dalam saya punya orang yang tiru-tiru tu. Tapi you kena berhati-hati, itu saja. Sebab apa? Kalau tak rasa lega dia punya inflamasi, berarti ada sesuatu. Sebab omega 3 ni memang terkenal untuk meredakan keadaan yang sakit. Kalau stage awal-awal lah, kalau stage sampai darah merah, bengkak, tak boleh pijak apa semua tu, saya cadangkan you ambil sedikit yang doktor bagi ubat painkiller tu untuk meredakan. Kalau tidak nanti sampai tak boleh pergi toilet pun. Faham? So fizio tadi mustahak. Dan bila you dah boleh berjalan balik, dah berlega sedikit, jangan langsung nak pergi lari balik dulu. Nak pergi cepat-cepat. You buat apa? You buat stretching banyak untuk melegakan semua muscle daripada pinggang. Ramai orang buat kesilapan, dia bila sakit kat tapak kaki ni saja, ni kat sini saja, betul tak? Dia cuma nak exercise bahagian ni saja. Dia asyik main ankle, dia pergi tepi dinding, dia tolak. Betul lah tu. Dia stretch, dia tolak kaki ke belakang, bagi stretch lagi. Macam you duk nak main bola, nak main dulu-dulu netball semua tu lah. Tetapi kesalahan besar ialah dia lupa depan, belakang, paha sampai pinggang lagi pun. Semua tu kena buat stretching. Pasal apa? Kalau tak percaya, you buatlah besok kalau ada masa. You, yang siapa sakit ni, bila you stretch daripada pinggul you, punggung you sampai muscle paha dan betis, you tengok apa jadi kat kaki you. Sebab kita dah tahu punca dia. Puncanya bukan kat calcaneum tu, bukan kat sini. You jangan buat salah bulan. Masalahnya bukan kat sini. Masalahnya ialah otot ni semua ni. Okey? Faham Otot ni semua ni. Faham? Jadi kalau you faham malam ni, Alhamdulillah, satu pengetahuan baru yang saya pun baru belajar. Walaupun saya ambil sports medicine specialist dulu masa pergi London dulu, Majlis Sukan Negara hantar saya lebih daripada setahun untuk belajar nak jaga orang-orang macam Miss Bon Sidik. Ingat tak? Nak menang Thomas Cup konon. Okay. Kita jaga hoki, kita jaga Commonwealth Game, seronok lah. Banyak saya pergi Olympic, belajar. Alhamdulillah. Tapi ada juga orang panggil apa, dah outdated, maksudnya dah usang dah, tak boleh pakai teknologi ataupun cara fizioterapi tu. Macam dulu saya stretch tolak ke atas, baru saya tahu sekarang kena stretch ke bawah. Urutnya jangan terus urut kat sini, kena urut tempat yang normal dulu. Dahsyat Okey. Cukup dulu saudara-saudara sekalian. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya. Saya mengharapkan you belajar sesuatu. Untuk orang yang sakit macam ni, ada lagi sikit. Kalau tengah-tengah merah semua tu, saya nak tambah sikit. Tolong rehat dulu. Rest dulu dalam 2-3 hari. Masa rest tu boleh main dengan ais pun. Tahu ais? Demah dengan ais. Dalam ni lah, dalam plastik yang tak
tak sejuk sangat lah, tapi kena orang kata aiskan tempat tu, sebab ais ni meredakan inflamasi. Lepas tu kalau boleh rendam dalam air suam, dia boleh main suam sekejap, air sekejap. Kalau air suam tu you pergi beli Epsom salt, Epsom, nak sebut macam mana, Epsom salt, Epsom, EPSOM, Epsom salt. Sekarang Epsom tu sebab dalam tu ada magnesium, boleh meredakan keadaan juga. Lagi kalau you nak urut sikit-sikit dengan minyak katakan lavender ke, minyak peppermint ke, lemon oil, very good untuk meredakan keadaan. Faham? Okey, tapi yang paling penting bila you dah rasa boleh berjalan macam elok je sikit, kenalkan diri ataupun dekatkan diri kepada stretching dahulu. Saya ulang, stretchingnya daripada pinggang, muscle paha, muscle betis, barulah nak fikir bawah pada pergelangan kaki, walaupun yang sakitnya di bawah pergelangan kaki tu sebenarnya, di tapak kan, tumit tu. Baik, lain pada tu pemakanan jaga elok. Saya kata tadi jangan lupa kepada D3K tu, kalau boleh ambil yang 10,000 international unit dan minimumnya 100 microgram K2, 100 ke 200 microgram pun boleh, no problem. Kalau tak ada K2 jangan ambil cuma D3 saja. It is not correct, tak betul tu. Dan jangan lupa langsung kepada Sacha NG Oil, because ni memang terkenal untuk meredakan kerandangan. Kalau you ada sedikit lagi budget, ambil Haba Gel, sebab Haba Gel tu ada habatus sauda, lagi satu power untuk meningkatkan orang kata apa, anti-inflamasi. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda sihat walafiat, dunia anda bahagia, akhirat anda semua syurga, saya doakan. Dan semoga kita itu mampu untuk let go all the time. Dan kita kata apa? Feel good. Let go and feel good. Dan siapa ni? Mat. Bye-bye Mat. Okay. Okay. Mat pula. Mot saya panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.